Okey, Assalamualaikum semua. Dalam video ni kita dah masuk chapter 6, benzene and its derivative. Okey, untuk setiap functional group yang kita belajar, selalunya kita akan belajar naming, physical properties, contohnya boiling point dengan solubility. Chemical properties, pecah dua, kita ada preparation dan juga kita ada reaction. Okey, tapi untuk benzene ini kita ada tambahan describe aromaticity. Okey, ini naming dia 6.2. Dekat 6.3 chemical properties kita cuma belajar dia punya reaction sahaja. Okey, preparation tak masuk. Okey, lepas tu kita terus pergi dekat 6.1 aromaticity. Okey. Molekul-molekul ni antara semua molekul ada sesetengahnya kita boleh kategorikan sebagai aromatik. Aromatik hidrokarbon kalau dia terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja. Okey, hidrokarbon ni banyak-banyaknya ada sebahagiannya adalah aromatik. Okey, yang aromatik ni kita panggil dia aring. Okey, aromatic compound dia is considered as aromatic compound because it is cyclic, conjugated, unsaturated molecule, stabilized by pi electron delocalization. Okey, kita akan tengoklah setiap poin-poin ni apakah maksud dia kat bawah nanti. Okey, type of reaction bagi aromatic compound, mereka undergoes electrophilic aromatic substitution. Okey, ada tambahan term aromatik. Selalunya electrophilic substitution ataupun nucleophilic substitution kan. Dekat aromatik ni electrophilic aromatic substitution. Okey. Kenapa dia undergo substitution? Sebab benzene ini dia adalah stable. Dia stable. Okey, jadi kalau dia stable dengan cara sebab dia ada double, single, double, single, double, single bond yang berselang-seli. Okey, dalam bentuk ni, benzene ni dia pada setiap karbon ni ada satu hidrogen. Okey. Ini stabil macam ni. Okey, jadi kalau dia ada reaction dengan X2 contohnya. Okey. Dia tak akan tambah double bond ni kalau macam alkena kan. Satu double bond ni hilang. X akan masuk sini, X akan masuk sini. Okey. Untuk alkena kita ada addition, penambahan. Okey, tapi untuk benzene dia tak akan hilangkan double bond kat sini. Dia nak juga ada double bond kat sini. Sebab dia stabil macam tu. Double dan single bond yang berselang-seli itu menjadikan benzene stabil. So dia nak kekalkan double bond dia. Okey, jadi tak akan ada penambahan, yang ada adalah penggantian. H ni ditukar kepada X. Double bond tetap ada. So dia undergo substitution, bukan addition. Dan benzene ini dia nucleophilic site kan, jadi namanya electrophilic substitution dengan ada term tambahan aromatik dekat tengah. Electrophilic aromatic substitution. Okey. Lepas tu dia punya structure yang macam saya lukis tadi itu namanya calculate structure. Ada alternating, double bond and single bond. Ini dalam bentuk skeletal structure lah. Okay. Each carbon, kita tengok dekat sini, dekat expanded structure ni, setiap carbon ni, dia adalah sp2 hybridized. Kenapa sp2 hybridized? Sebab dia ada 3 sigma bond dan 1 pi bond. Okey, single bond ini sigma bond, sini sigma bond. Dekat double bond ni satunya sigma, satu pi. So ada 3 sigma dan 1 pi bond. Okey, pi bond ni dia tak hybrid. Yang hybrid adalah 3 sigma bond. So sp2, 1 dekat S, 2 lagi dekat P. So 3. Okey, 3 untuk 3 sigma bond. Okay, each carbon has one unhybridized p orbital. Yang unhybridized p orbital ni akan membentuk pi bond.
Okay, benzene is actually a resonance hybrid of two calculus structure. Sebenarnya dia adalah resonan. Molekul ni boleh ada resonance. Maksudnya, kalau kita buat lukisan macam ni, atau lukisan ini sama, kedua-duanya betul. Kalau yang pertama ni double bond kat sini. Okay, ini single, ini double. Single, sini double kan, macam tu. Okay, tapi kalau kita nak buat double bond dekat sini pun betul juga. Jadilah yang macam ni. Okay, bila double bond kat sini, sini single, double, single, single. So, mana-mana kedudukan double bond pun tak apa. Asalkan dia double dan single bond yang berselang-seli. Sebab memang dia sentiasa berubah-ubah kedudukan dia pun. Sekejap dia duduk kat sini, nanti dia pindah pergi sebelah sini. Kalau dia pindah duduk sini, yang ni kena pindah sini, yang ni kena pindah sini. Dapatlah struktur kedua ini. Okay, lepas tu struktur kedua ni pun dia berubah lagi kedudukan dia. Ini pindah sini balik, ini pindah sini, ini pindah sini. Kita dapat balik struktur yang pertama ni. So, untuk mewakili double bond yang berubah-ubah kedudukan tu, kita boleh je lukis bulat kat tengah sini. Okay, maksudnya double bond tu tak ada kedudukan yang spesifik. Dia sentiasa berpusing-pusing di dalam ring ni. Okay, dan ini kita panggil dia resonance structure. Okay, the circle represent the 6 pi electron yang distributed over the ring. Okay, sebabnya dekat sini macam yang saya tulis kat atas sini. Satu double bond tu ada satu pi. Satu pi bond kan. Okay, so sini ada satu pi bond, sini ada satu pi bond, sini ada satu pi bond. Total dalam benzene ada 3 pi bond. Setiap bond ada 2 elektron, so 6 pi elektron. 6 pi elektron tu sentiasa berpusing-pusing di dalam ring. Dia tak ada kedudukan yang spesifik pun. Dia sentiasa berubah-ubah kedudukan dia. Itulah yang kita panggil dengan delocalization. Okay, kalau local, dia tetap. Delocalize, tak tetap. Dia sentiasa berubah kedudukan. Okay, jadi ini calculus structure. Okay, double bond kat sini atau nak buat kat sini. Jadi yang ni pun tak apa, tak kisah. Okay, ini resonance structure. Okay, lepas tu ada kita tengok kan tadi dah cakap dia ada 3 pi 3 pi bond sama dengan 6 pi elektron. 6 pi elektron tu duduk dekat pz orbital, 6 pz orbital ni. Yang ni dengan yang ni, okay, dia overlap, dapat 1 pi bond. Yang ni dengan yang ni overlap, dapat 1 pi bond. Yang ni pula overlap, di sini dapat 1 lagi pi. Ada 3 total pi bond. Dan sini, satu overlap ni ada 2 elektron kat sini. Sini ada 2 elektron, sini ada 2 elektron. Total 6 pi elektron. Okay, kalau sigma bond pula, yang ni. Ni dengan yang ni, ada satu sigma bond. Yang ni dengan carbon sebelah sini ada satu lagi sigma. Totalnya ada 6 lah sigma bond antara situ. Dan dekat hidrogen pun sigma juga. Ada sigma bond juga. Okay, ini pi elektron. Yang kita lukis untuk setiap carbon, pi orbital dia untuk setiap carbon. Di carbon kat sini ada pi orbital dia kan. Ini untuk carbon ni, ini pi elektron dia, pi orbital dia. Okay. Lepas tu kita tahu juga yang elektron ni tak tetap kedudukan dia, dia sentiasa berubah-ubah, sentiasa mengelilingi ring ni. Tu yang kita boleh lukis. Dia punya orbital macam ring ni. Bentuk ring. Ini tempat elektron tu bergerak-gerak lah.
Okay, jadi kita dapatlah resonance structure. Okay, criteria for aromaticity, dia mestilah cyclic. Mesti ada bentuk segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Dia planar. Planar ni, dia kalau kita nak tahu, kita comparekan dengan cyclohexene. Okey, ini cyclohexene. Ini pandangan sisi bagi cyclohexene. Dia sebenarnya ada bucu ini boleh turun ke bawah, bucu ini boleh naik ke atas. Ini namanya chair form, bentuk kerusi. Okey, ataupun bucu ini naik atas, bucu sini pun naik atas. Ini kita panggil boat, bentuk boat. Maksudnya dia tak planar lah. Dia 3D lah. Ada ternaik ke atas, ada turun ke bawah. Tapi kalau benzin, mana tadi? Benzin, pandangan sisi dia tetap flat. Ni pandangan sisi dia tetap sebaris je macam tu. Flat je. Ini ada naik atas, ini ada turun bawah. Ini tak flat kalau cyclohexane, kalau alkana. Tapi kalau benzin, flat je. Itulah maksud dia dengan planar. Dia berada dalam satu satah saja molekul dia. Lepeh lah, kita boleh tindih dia dengan buku, dia flat macam tu. Okey, syarat kedua dia mestilah completely conjugated. Conjugated ni maksudnya macam delocalized lah. Elektron dia sentiasa berubah-ubah kedudukan. Okey, yang keempat, obey Huckel's rule. Huckel's rule ni maksudnya dia ada 4n plus 2 pi elektron. Dia punya bilangan pi elektron tu mestilah ikut rule 4n plus 2. Okay, kalau n boleh start dengan kosong. So, kalau n kosong, okay, 4 darab kosong tambah 2. Berapa? 2. Kalau n sama dengan 1, 4 darab 1 tambah 2, 6. Kalau n sama dengan 2, 4 darab 2 tambah 2, 48, 10. Okey, jadi hanya molekul yang ada pi elektron 2, 6, 10 dan seterusnya, boleh kira lagi. Hanya itu je yang boleh jadi aromatik. Macam benzin. Tadi kita tengok benzin ada 6 pi elektron. 6 pi elektron ada tak dalam list ni? Ada. Sini. So benzin obey Huckel's rule. Okey, kalau nak tahu contoh lain, naftalin. Naftalin, ubat lipas tu yang bulat-bulat tu. Okey. Dia macam ni. Okey, dia ada pi bond kat sini, pi bond sini, sini, sini dan sini. Total ada 5 pi bond. Berapa pi elektron? 10 pi elektron. 10 pi elektron bila n equal to 2. So, naftalin ni juga obey Huckel's rule. So, maksudnya naftalin pun boleh jadi aromatik. Okay, benzene is aromatic because it is cyclic. Dia segi 6, dia cycle, form ring lah. Cyclic. Okay, planar, dia flat je molekul tu, has conjugated double bond in the ring. Double bond ni boleh berubah-ubah kedudukan dia, dia conjugated, dia delocalized. Okay, contain 6 pi electron, which means that it obey Huckel's rule. Okay, lepas tu next naming pula. Okay, so secara kesimpulannya, sesuatu molekul tu untuk jadi aromatik kena ada 4 ke 4 ciri ini.